kalau makcik tak bagi, habislah duit makcik ya. Akaun makcik tu dah digunakan oleh orang lain. Sekarang ni saya nak selamatkan duit makcik daripada hilang. Makcik kena kerjasama dengan kami. Nanti makcik akan didakwa tau pasal penyalahan guna wang haram tu. Baik makcik bagi kerjasama. Ya Allah, kalau macam tu makcik kalau nak makcik kejap ya boleh? Makcik dengar sini. Makcik jangan lambat. Kalau makcik lambat, makcik akan terlepas semua. Makcik kena dengar apa yang kami arahkan. Ya makcik ya? Awak ni betul ke polis? Betul makcik. Takkanlah saya nak tipu makcik. Kan saya dah bagi nombor telefon saya kat makcik. So makcik kena bagi makcik punya password kata laluan. Kejap password makcik, password perkataan, terbalikkan tambah 89. Password terbalikkan 89. Ya. Ya makcik. Oh, maknanya sekarang duit makcik selamat lah ya? Alhamdulillah, saya dapat selamatkan. Sekarang ni makcik kena dengar cakap saya. Kalau ada sesiapa yang telefon, makcik jangan cuba jawab, jangan cakap apa-apa. Jangan beri apa-apa maklumat pasal takut terbocor maklumat apa-apa. Makcik kena diam saja. Kalau tidak, makcik pun akan terlibat dengan penyalahan gunaan wang haram ni. Makcik kena dengar ya. Baik. Makcik takkan angkat kalau siapa call dan takkan jawab, takkan layan. Ya. Baik makcik, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Dapat RM34,789. Kaya makcik ni. Cikgu pencin. Mana tak kaya. Hello, nama saya ialah Royson Francis Patrick dan nombor matrik saya ialah 10 Dipen 21F1077. Topik grup kita ialah tentang penipuan secara atas talian. Penipuan merupakan satu aksi yang kita manusia telah melakukan sejak kita dicipta. Oleh itu, tidak dinafikan bahawa perkembangan teknologi telah membawa kepada evolusi penipuan lalu mewujudkan penipuan secara talian atau internet yang juga dikenali secara popular sebagai scamming. Apa itu penipuan secara atas talian? Secara sederhana, penipuan adalah tindakan penipuan yang disengajakan melalui penyampaian maklumat palsu atau mengelirukan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang tidak adil. Sebagai satu contoh, penipuan akan berlaku semasa kita mendapat satu pop-up palsu apabila melayari internet yang suruh kita panggil nombor telefon untuk mendapat bantuan kerana PC kita ada virus. Ini akan menyebabkan sesetengah orang percaya pop-up itu lalu panggil nombor telefon itu untuk mendapatkan bantuan. Orang yang dipanggil ini akan cuba menipukan kita untuk memberikan duit supaya dapat membagi PC tersebut, walaupun PC tersebut tidak bermasalah. Saya percaya bahawa anda sedang berfikir sekarang bahawa orang tidak akan percaya penipuan seperti ini. Tetapi saya di sini ingin berkata, pemikiran ini bersalah. Pada 23 Mei 2021, seorang jurutera wanita kerugian sebanyak RM430,000 akibat diperdaya sindiket Macau scam selepas menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri. Lelaki itu menyatakan mangsa mempunyai tunggakan cukai syarikat yang didaftarkan atas namanya sebanyak RM1,200 dan ia telah berkembang dari sana. Satu lagi contoh ialah seorang pekerja swasta di Mak Mandin di sini kerugian sebanyak RM70,000 dipercayai diperdaya sindiket Macau scam yang menyamar sebagai polis. Semalam, mangsa wanita berusia 49 tahun ini mula terjerat dalam penipuan tersebut selepas menerima panggilan telefon daripada individu yang mendakwa wakil syarikat Telekom Malaysia baru-baru kini. Mangsa dimaklumkan kononnya mempunyai tunggakan cukai syarikat sebanyak RM1,188 dan ia telah berkembang dari sana. Sekarang, saya berharap dapat memberikan saya peluang untuk menyuarakan pendapat saya dalam topik ini. Pada pendapat saya, kes-kes penipuan ini kini semakin berleluasa, terutamanya pada tahun ini, disebabkan oleh situasi yang kita hidup kini, yang memerlukan pertolongan daripada orang lain. Oleh sebab itu, saya berharap masyarakat akan lebih memberi perhatian pada masalah kes-kes penipuan atas talian ini. Dan saya percaya satu masa depan di mana kes-kes ini yang membawa kesulitan terhadap orang tidak akan wujud lagi. Salam sejahtera kepada Puan Nurul Huda binti Isyad, pensyarah khusus penghayatan
rekan etika dan peradaban kelas TPM 1B dan juga rakan-rakan saya sekalian. Nama saya ialah Bimalan Anuriraki Morgan. Nombor metrik saya ialah 10 DPM 21F1005. Tajuk perbincangan saya pada hari ini ialah punca-punca penipuan dalam talian. Sebelum memulakan perbincangan saya pada hari ini, saya ingin menyatakan pengenalan untuk topik ini dan juga ulasan video untuk topik ini. Penipuan merupakan salah satu perkara yang membolehkan orang lain menipu untuk mengetahui maklumat orang lain dengan lebih mudah untuk mengambil duit orang lain. Antara punca berlakunya penipuan ialah orang ramai mudah mempercayai dengan penipuan. Hal ini berlaku kerana mereka tidak berfikir dengan waras tentang implikasi penipuan sebelum bertindak. Penipuan merupakan perkara yang berkelihatan seperti benar. Sebenarnya ia tidak benar. Perkara ini yang menyebabkan orang lain mudah mempercaya pada penipuan. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tertarik dengan perkara yang terkandung dalam penipuan. Contohnya, jika seseorang mendapat maklumat penipuan berkaitan dengan duit, mereka akan ingin untuk mendapatnya. Jika tertarik dengan perkara yang berkaitan dengan penipuan, kita perlulah mengelakkan diri daripadanya agar dapat melindungi diri daripada cabaran. Seterusnya, masyarakat zaman sekarang ingin mendapat sesuatu dengan cara yang mudah. Contohnya seperti wang tunai dan barang-barang kehendak. Seterusnya, penipuan berlaku apabila seseorang memberi maklumat peribadi mereka kepada orang lain. Jika perkara ini berlaku, maklumat peribadi orang lain dapat disebarkan dengan mudah dan orang yang membuat maklumat peribadi akan menghadapi pelbagai masalah. Contohnya, kehilangan duit daripada akaun bank. Oleh itu, rakyat perlulah berhati-hati semasa memberi maklumat peribadi kepada orang lain. Lebih baik kita tidak memberi maklumat peribadi kepada orang lain. Tambahan pula, rakyat kini berminat untuk mendapatkan duit orang lain melalui penipuan. Hal ini demikian kerana rakyat kini ingin mendapat duit dengan cara yang mudah. Terdapat juga rakyat yang malas untuk bekerja dan ingin mendapat duit dengan melakukan penipuan. Kesimpulannya, penipuan merupakan perkara yang memberi pelbagai kesan negatif kepada kita. Oleh itu, kita perlulah berfikir dengan waras sebelum melakukan sesuatu perkara yang negatif. Assalamualaikum. Saya Amir Alimat bin Zamri akan menerangkan 4 kesan skamer kepada individu, masyarakat dan negara. Tanpa membuangkan masa, kesan pertama adalah seseorang itu akan hilang kepercayaan kepada orang lain. Ini kerana seseorang itu berasa risau akan menerima panggilan telefon daripada pihak yang tidak dikenali, seperti seseorang yang menyamar menjadi pihak polis dan pihak mahkamah. Selain daripada panggilan telefon, iklan juga menjadikan seseorang itu berasa risau akan iklan yang mempamerkan promosi dan hadiah wang tunai yang sangat lumayan. Kesan yang kedua adalah data negara diseleweng. Jika data negara diseleweng, ia akan menggugat keselamatan negara yang amat ini. Ia juga akan memberi maklumat kepada pihak yang salah, yang tidak bertanggungjawab, dan juga keselamatan dan kesejahteraan rakyat juga tergugat. Bagi menangani masalah ini, rakyat negara terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar untuk memperbaiki keselamatan negara supaya tidak mudah untuk diseleweng. Kesan yang ketiga adalah menanggung kerugian yang sangat besar. Seseorang yang pernah menjadi mangsa penipuan ini terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar dan di luar jangkaan kerana akaun simpanan bank yang telah digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan
mangsa tersebut terpaksa memulakan pencarian sumber pendapatan dari mula balik. Kesan yang terakhir adalah cenderung kepada tekanan emosi. Hal ini kerana seseorang mangsa akan terlihat ini telah terdedah maklumat peribadinya dia sendiri. Maklumat peribadinya sendiri telah terdedah kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Seseorang mangsa berasa sangat takut dan gelisah akan keselamatannya yang telah terdedah data peribadinya sendiri. Oleh itu, kita seharusnya peka dan awasi panggilan telefon bimbit dan juga iklan-iklan voucher dan wang tunai yang keluar melalui telefon bimbit kita supaya kita tidak ditipu oleh mana-mana skema yang terdapat di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya Muhammad Atif Fikri bin Muhammad Fadli dalam segmen Apa Pendapat Anda. Dalam segmen ini saya akan menemubual beberapa orang awam untuk menanyakan tentang pendapat mereka. Bersama saya sekarang ialah Encik Nazmi dan sekarang jom kita tanya, adakah beliau pernah menjadi masa skamer ataupun tidak? Encik Nazmi? Encik Nazmi, boleh anda kenalkan diri anda secara terperinci? Boleh. Nama saya Muhammad Najmi bin Jamil Hafiz. Saya daripada pelajar daripada bidang multimedia. Okey, boleh saya tanyakan beberapa soalan kepada anda mengenai skamer? Boleh, silakan. Okey, adakah anda pernah menjadi masa skamer atau pernah didekati oleh skamer? Saya pernah dulu kena dia menelpon saya dan mengaku sebagai pegawai bank dan mengatakan bahawa saya pernah berhutang dengan bank sebanyak RM1,000. Okey, macam mana anda pastikan yang itu skamer bukan pegawai bank yang betul? Saya dapati dia, saya bertanya kepada orang tua saya adakah hendak melayani dia ataupun tidak, dan ayah saya kata tak perlu layan dan hanya cukup untuk blok saja nombor itu. Okey, ada apa-apa nasihat untuk diberikan kepada masyarakat mengenai skamer dan anda boleh beri beberapa tips untuk mengelakkan daripada menjadi masa skamer? Kalau saya, bagi pendapat saya lah, bagi orang ramai, kalau boleh kalau dapat daripada panggilan yang tidak kita ketahui ataupun sesuatu yang kita tak tahu, lebih baik kita tak perlu layan. Ataupun kalau kita tidak yakin, kita boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih mahir daripada bidang itu. Contohnya macam keluarga kita lah, keluarga kita, mak ayah, supaya lebih pasti apakah tindakan yang perlu kita ambil. Kalau tak ada, boleh tanya kepada pihak polis terus. Itu je lah nasihat saya kepada orang ramai. Okey, terima kasih Cik Nazmi dan stay safe ya. Okey, sama. Sekarang anda bersama saya lagi dalam segmen Apa Pendapat Anda. Sekarang mari kita tanyakan kepada beberapa orang tentang tips untuk mengenal pasti skamer. Jom. Assalamualaikum. Boleh lihat juga? Boleh, silakan. Okey, pertama kali tak saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Atif Fikri. Saya sedang menjalankan pengembaraan untuk interview beberapa orang mengenai topik skamer. Boleh saya interview anda berdua? Boleh. Boleh anda kenalkan diri anda dulu? Nama saya Muhammad Syekh. Duduk Kedah. Nama saya Muhammad Iman Farid. Saya berasal dari Penang. Okey, pertama saya akan tanya anda dulu. Kita anda bagi tahu tentang ciri-ciri macam mana kita nak kenal skamer ni. Skamer ni Skamer ni selalunya dia akan call tu kau. Dia akan menyemak sebagai polis, pegawai bank. Lepas tu dia pun akan cakap guna ayat mana. Dia pun akan tanya pasal, ada kadang-kadang dia pun tanya pasal kematian keluarga, tak tertunggu untuk lepas tu macam-macam berkenaan dengan duit. Maksud anda mereka akan menggunakan orang yang berjawatan untuk menipu orang? Ya, tapi dia pun menggunakan nombor personal, bukan nombor pejabat.
Okey, Aman, boleh anda bagi tahu kepada orang ramai siapakah yang golongan yang selalu menjadi target skamer ni? Okey, pada pendapat saya lah sendiri lah, selalu yang menjadi golongan skamer ni adalah golongan yang berumur. Contohnya orang yang dah pencen, yang berumur macam saya dah sebut tadi, lepas tu orang yang buta IT terutamanya. Sebab bila saya tengok mereka semua ni jenis yang mudah ditipu. Jadi mereka jadi golongan skamer sebab skamer senang nak buat duit dengan cara mereka untuk tipu dengan pada cara. Oh, kiranya skamer ni mencari target bukan sebarangan orang lah. Macam mereka mencari orang yang senang tipu lah. Ya betul. Senang ditipu. Okey, itu saja daripada saya ya, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan memberi kerjasama kepada saya. Ya baik, sama-sama. Okey, stay safe ya. Baik, assalamualaikum.